Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk membincangkan sinopsis cerita dalam bab 8 teks Sulalatus Salatin. Oke, untuk hari ini hadiah kamu untuk pelajar paling banyak jawab soalan dengan betul ialah warna ya, warna. Dan untuk lucky draw cikgu sediakan satu highlighter warna purple. Oke, so kita mulai ya. Seperti biasa, cikgu akan refresh balik apa yang kamu sudah belajar pada hari sebelumnya, iaitu semalam. So, suka cikgu ingin bertanya tentang siapakah dalam episod Raja Cempa dengan zuriatnya, zuriat Raja Cempa ni berasal daripada apa? Daripada apa? Tolong respon laju, Mayang Pinang juga. Okey, daripada Mayang Pinang. Daripada ini Mary. Okey, Mary, daripada Mayang Pinang tu apa yang keluar? Bila dibelah Mayang Pinang tu apa yang keluar? Apa yang keluar? Mayang Pinang tu besar tapi tidak gugur-gugur. Jadi dibawa turun dan dibelah Mayang Pinang itu. Lalu apa yang dilihat di dalam Mayang Pinang? Siapa mau jawab? Ada bayi. Ada baby, ada bayi. Okey, itu ialah Sandra dan siapa? Rosen juga. Hai, Rosen. Hai, bos. Rosen. Juga pagi. Doktor, cikgu kan nak injek hari Jumaat. Nanti kita gosip panjang dalam grup. Nanti itu delay kita ni. Jumaat cikgu kena injek. Okey. So di dalam tu Mayang ada seorang baby, maka baby itu diambil dan dinamai, siapa nama dia? Pau Gelang. Pau Gelang, Zulaika. Okey, apa keunikan Pau Gelang ni? Dari segi susu yang dia minum ni, susu apa yang dia minum? Susu junjung? Susu lembu. Adrian jawab. Sandra jawab. Zulika jawab. Betulkah? Ada lagi yang jawab kah? Angel jawab. Rosen juga. Rosen. Okey, Rosen. Bagus, Rosen. Bagi tahu kalau ada jawab. Okey, daripada Pau Gelang, anak kedua, keturunan Raja Cempa, Pau Gelang dapat anak, siapa nama dia? Pau Gama. Awal juga Pau Gama ni. Bania. Angel, Pau apa Angel? Pau Bania. Pau Bania tu isteri dia lah. Kan Mary? Pau Tari juga. Pau Tari. Okey, Fedel jawab Pau Tari. Betul kan ni? Fedel, siapa lagi? Mary. Siapa lagi jawab Pau Tari? Hanya Angel, hanya Fed dan Mary kah? Berdua kah? Okey, dua orang Adrian salah jawab Pau Tari itu ialah isteri kepada Pau Gelang. Okey, so keturunan kedua selepas Pau Gelang ialah Pau Tari. Selepas Pau Tari kahwin dengan Biasuri, dia dapat anak, nama dia? Pau Gama. Yes. Pau Gama. Saya dengar suara Sandra, saya dengar suara Zulika, saya dengar suara lelaki. Adrian kata? Yes. Okey, 3 orang. Betul kan ya? Angel, kenapa diam-diam? Tidak mau berjuang kan Angel? Okey, dapatlah keturunan yang ketiga iaitu Pau Gama. Pau Gama kahwin dengan siapa? Raden Galuh Ajeng. Okey, saya dengar suara Teresa, saya dengar suara Sandra, saya dengar suara Adrian. Betul kan ni? Angel, Adrian ada jawab kah? Ada cikgu. Ada. Okey. So Adrian, Angel, Teresa, Sandra. 4. Ada yang cikgu nak sebut nama? Rosen ada jawab? Tidak juga. Okey, tiada. Susah saya mau kenal sekarang kamu ada jawab ke tiada? Tiada bunyi ayam, suara latar. Kasih baliklah tu ayam. Okey. Cikgu Rindu sudah dengar tu ayam. Okey, yang pertama Pau Gelang, kedua Pau Tari, ketiga Pau Gama. Pau Gama kahwin dengan Raden Galuh Ajeng dari Majapahit. Dapat anak, nama dia?
Pau Jakanak. Yes. Jakanak. Siapa jawab Jakanak tuh? Mary. Mary. Adrian, cepat sebut nama kamu. ya, Adrian. ya. Siapa lagi? Zulika Cige. Zulika. Teruskan berjuang Zulika, jangan kasih biar si Adrian menang Jahat dong. Tawa Adrian main-main ba. Oke, betul dapat anak nama Raja Jakanak. Raja Jakanak kawin dengan Pau Ji Yanbi, dapat anak nama siapa? Pau Kuba. Pau Kuba, Teresa, Cigo, bukan itu Zulika. cucu dia kan Cigo? Bukan, anak dia tuh. Bukan. Pau Kuba anak dia. Oke, Adrian pun jawab. Oke, so Pau Kuba yang ada peristiwa besar. Apa peristiwa besar dalam watak Pau Kuba? Dia telah dipinang Kak Cigo. Dia sudah kawin lah. Oh, dia suka kawin nggak tuh? Dia sudah kawin Adrian, takkanlah Dia lelaki tolak dipinang. lamaran Cigo. Harus Dia tolak lamaran Oke, Raja Oh, iya. Kuci. betul. Dia menolak lamaran Raja Kuci terhadap putri dia. Siapa nama putri Raja Kuba? Xia Pauling. Xia Pauling, betul Mary. Xia Pauling. Itu dia Rosen. Akhirnya dia muncul. Rosen, ayam kamu kan? Cigu suka. Akhirnya dia muncul. Kasih dia Cigu rindu dia. Oke, betul Xia Pauling. Jadi Raja Kuba, macam Rosen cakap tadi, dia menolak lamaran daripada seorang raja yang ingin melamar putrinya Xia Pauling. Raja tuh raja apa yang lamaran dia kena tolak? Raja Kuci. Oke, Angel, Raja Kuci. Adrian, Raja Kuci. Betul, Raja Kuci. Lalu apa yang berlaku? Berlakulah Peperangan. Peperangan Sandra, peperangan Adrian. Siapa lagi cakap peperangan? Rosen Cigo. Angel dan Rosen. Oke, berlakulah peperangan. Dan salah satu strategi kotor yang dilakukan oleh Raja Kuci untuk memastikan dia menang dalam peperangan adalah dengan Rasuah. Yes, Angel, dia Memberi rasuah. Angel bilang rasuah, Sandra bilang rasuah, Rosen bilang rasuah. Siapa yang dirasuahi? Penghulu bendahara. Oke, betul. Penghulu bendahara. Mary, betul. Siapa cakap penghulu bendahara? Rosen. Penghulu bendahari Rosen, bukan penghulu bendahara Oke. Oh ya kan Cigo? Ya, Di dalam apa? Yang lagi. Penghulu bendahari. Kamu salah tulis A itu. Ayam, Mbak, ayam, bukan ikan. Oke. Ikan, Mbak, bukan ayam. Ini juga. Kau terlampau ingat ayam nih. Oke, yang lain Azrina, Fidelina masuk menjawab Oke, berlakulah komplot di antara Raja Kuci dengan penghulu bendahari Kuba, Raja Kuba, menyebabkan Raja Kuba ini kalah. Raja Kuba mati kah tidak? Mati. Oke, Mary angguk mati. Oke, apabila Raja Kuba mati, anak dia siapa nama yang lelaki? Syah Indra Burma. Oke, Syah Indra Burma. Oke, ada Adrian, ada Mary, ada Rosen. Raja Syah Indra. Sandra. Ya, Sandra. Saya salah sebut. Saya bilang Sandra tuh. Sandra. Oke, Mary memang tidak jawab. Oke, apa yang dilakukan oleh Syah Indra Burma selepas ayah dia mati dan negeri dia kalah? Dia lari ke Melaka. Pergi ke Melaka. Betul, Angel. Pergi Melaka, Teresa. Siapa lagi tuh? Rosen. Zulika ada jawab kah? Adrian Cigo. Adrian. Bagus Adrian. Rancak Adrian sekarang. Begitulah Adrian. Barulah semangat. Bagus Adrian. Oke, dia pergi ke Melaka. Angel ada kan? Tadi. Raja Syah Indra Burma lari pergi Melaka. Di Melaka apa yang terjadi dengan dia? Dia masuk Islam. Dia peluk agama Islam. Oke, ada Angel bilang peluk agama Islam. Ada Sandra bilang agama Islam. Rosen juga kan? Juga. Oke, 3 orang. Adrian. Oke, so betul. Dia pergi Melaka. Dia memeluk agama Islam dan dia diberi jawatan menteri. Oke, betul, menteri. Oke, habis tentang Raja Cempa. Sekarang kita masuk ke Gema Peristiwa Rampas Kuasa. Di dalam Gema Peristiwa Rampas Kuasa, apa yang berlaku ialah Raja Pasai. Siapa nama Raja Pasai? Raja Zainal. Zainal. Oke, Mary, Sandra, Adrian. Siapa lagi? Terus tidak jawab. Kenapa saya suka motif kamu nih, Mary?
Oke, ada Adrian, ada Sandra. Siapa lagi? Rosen. Rozan. Oke. Kenapa ayam kok diam sudah Rozan? Oke, Raja Pasai digulingkan oleh saudara dia. Oke, digulingkan oleh saudara dia. Lalu Raja Pasai, Raja Zainal ni melarikan diri ke Melaka. Oke, siapa mau cerita nih? Saya terus ceritakanlah dari beberapa peristiwa penting yang berlaku selepas Raja Zainal itu di Melaka, apa dia buat dan apa Sultan Mansur Shah punya arahan kepada pembesar dia. Siapa mau bagi jawaban? Takkan cikgu saja yang bercakap kan? Kamu punya giliran pula bercakap. Nah, siapa mau cakap? Mary mungkin? Tuh ready sudah si Mary. Angel kah? Anyone? Bagi peluang lah, Cigo. Bagilah kamu peluang. Kita mau try. Jangan saja bagi peluang, tapi masa kita terbuang. Terima tuh. Bah, Angel. Bah, cepat-cepat. Kita punya masa nih, nanti sayang nih. Nah, tiada yang mau. Mau juga cikgu soal kan? Manja betul loh. Cigo kalau cakap bahasa kampung aja boleh bahkan, Cigo. Yang penting cikgu paham. Nah kan kau pakai bahasa Korea, mana cikgu paham. Oke, cakap bahasa kampung. Apa sih Sultan Mansur Shah suruh? Dia suruh dia punya orang-orang di bawah dia, itu Srivijaya Diraja, Laksamana Hang Tua, sama Bendahara Paduka Raja, pergi ke Pasai untuk rajakan Raja Zainal. Oke, betul. Di sana ada orang bertarung lah. Oke, thank you Rosen. Cikgu sudah tik nama kamu. Mary, sambung Mary. Jadi masa dorang berperang tuh sudah dorang berperang di Pasai, jadi dorang balik-balik lah 4 atau 5 kali berperang pun balik-balik lah. Terus tuh si bendahara bilang, jadi macam mana lah nih, tidak tentu nih kita boleh menang atau tidak. Terus dorang yang lain, dorang Diraja pun cakap, oh iya. Ya. Terus dia bilang kan, ya betul loh, motif kita menang kan tidak pun masih muskil. Lepas itu si Tun Pikramawira bilang di cadang, mari kita bertarung sejak habis-habisan, dia bilang. Lepas itu Tun Pikramawira dia percaya memanah tentera Pasai dengan bersama Hang Isap dan Nina Ishak. Oke. Sambung lagi. Ya, artinya Pasai pun kalah kan, gitu kan? Pasai pun kalah. Jadi apabila ini juga meminta sambung ya, apabila Pasai kalah, Bendahara Tun Perak pun Fedalina. Bendahara Tun Perak pun pergi jumpa Sultan Alauddin Zainal Abidin. Sultan Alauddin Zainal Abidin. Mabuk cikgu ni. Sultan Zainal Abidin. Oh ya Allah. Sultan Zainal Abidin, dia bilang, ada sembah, saya mau balik Melaka. Ada apa-apa pesan kah kepada Sultan Melaka? Okey, Fedalina, apa respon Sultan Zainal Abidin? Fedel. Mana semandak nih? Mana semandak kamu nih? Okey, Sandra, sambung. Saya mau hukum si Angel nih nanti. Hah? Apa respon Sultan Zainal Abidin apabila Bendahara Paduka Raja cakap dia mau balik sudah pergi ke Melaka? Adakah Sultan Zainal Abidin ni ingin berkirim apa-apa kepada Sultan Melaka? Apa jawapan Sultan Zainal Abidin yang menyebabkan Tun Perak ni marah? Oh, dia bilang apa yang terjadi di Melaka tinggal di Melaka lah begitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jawab cikgu. Apa yang terjadi? Angel, PM semandak kau. Kasih suruh on itu ready. Okey, apa yang terjadi? Apa respon Tun Perak? Oh, dia bilang, jawab cikgu. Oh, dia bilang, yang sembah hamba di Melaka itu tinggal di Melaka lah. Okey, apa artilah tu Sandra? Betul lah tu, tapi apa artinya? Siapa mau cakap? Sedap Rosen makan. Maksud dia Cigo,
Yes, Dena. Yes, Dena. Oh, Angel pun mau menayang. Oh. Kalau dia orang di Silakan. maksudnya sih kalau dia orang di Melaka, dia akan sembah di Melaka saja. Kalau dia di luar di Melaka, dia tidak sembah. Oke, akhirnya Dena muncul. Betul nggak sih, Kak? Betul. Artinya Sultan Alauddin enggan sudah menyembah Melaka sebab dia sudah jadi raja di Pasai. Melaka. Jadi dia bilang saya sembah Raja Melaka ketika saya berada di Melaka. Sekarang di Pasai saya tidak sembah. Jadi inilah yang menyebabkan Sultan Bendahara Paduka Raja marah. Lalu dia pun kata kalau begitu sembah saya di Pasai, tinggal di Pasai saja. Kan itu respon dia kan. Oke, so diorang pun baliklah pergi Melaka. Ketika diorang sampai di satu tempat, diorang dapat tahu bahawa Sultan Zainal Abidin ini telah digulingkan sekali lagi oleh saudara dia. Di mana diorang waktu itu? Balik Melaka. Memang on the way balik Melaka, tapi diorang berada di mana? Jambu air. Yes, Mary. Ketika berada di Jambu Air, Sultan Mansur Shah, Tun Perak dapat tahu bahawa Raja Zainal ini sekali lagi digulingkan. Lalu Hang Tua bilang, mari kita balik ke Pasai, kita rajakan lagi semula Raja Zainal supaya masyhur nama Sultan Mansur Shah. Tapi Tun Perak tidak mau. Kenapa Tun Perak tidak mau? Fidelina, mana sudah si Sumandak? Juga. Ya. Sorry juga saya dengan salah Anda tadi. Oke, ketika di Jambu Air, Tun Perak dapat tahu Sultan Zainal Abidin telah digulingkan sekali lagi oleh saudara dia. Jadi, Hang Tua bilang, mari kita balik pergi Pasai, kita bantu lagi semula Raja Zainal ni, kita jadikan dia raja semula di Pasai. Tapi Tun Perak tidak mau. Kenapa? Sebab dia marah dengan si Raja Zainal sebab dia tidak mau kirim sembah dengan si Sultan Mansur Shah. Dia marah si Raja Zainal sebab si Raja Zainal ini macam tidak mengenang budi Melaka tolong dia dulu. Oke, sangat tepat. Bagus. Yes, bagus bahasa Fidelina kalau jawab. Semua terus masuk dalam kepala. Betul terus. Tapi jarang mau muncul. Kekala, Fed, jangan hilang. Nanti saya marah kau punya kau punya boyfriend lah. Kau tigog. Tigog i masa MRK. Oke, so kita continue. Jadi, oleh sebab Bendahara Paduka Raja sudah cakap begitu, akhirnya Tun Perak, Hang Tua, Sriwijaya Raja dan semua hulu balang pun baliklah ke Melaka. So ketika di Melaka, Sultan Mansur Shah murka dengan Bendahara Paduka Raja. So pada suatu hari, Sultan Mansur Shah dihadap oleh orang ramai, semua kecuali Bendahara. Bendahara tiada pada waktu itu. Kemudian Sultan Mansur Shah tanya dengan Hang Tua, apakah kejadian yang berlaku ketika di Pasai? Apa yang dilakukan oleh Hang Tua? Memburuk-burukkan BPR juga. Oke, dia memburuk-burukkan, dia memburuk-burukkan BPR sehingga menambahkan lagi kemurkaan Sultan Mansur Shah. Oke. So siapa yang menyampaikan? Sedangkan pada waktu itu Bendahara Paduka Raja tiada di sana kan? Siapa yang sampaikan perbuatan Hang Tua memburuk-burukkan Tun Perak ni kepada Tun Perak? Anak buah bendahara. Oke, Mary mau jawab juga, itu Fidelina, anak buah bendahara. Mary? Cikgu sudah tidak berapa jelas tadi setelah cikgu punya soalan. Siapa yang menyampaikan perkabaran tentang perbuatan Hang Tua memburuk-burukkan Tun Perak kepada Tun Perak? Sebab ketika Hang Tua buruk-burukkan Tun Perak tuh, Tun Perak tiada di istana, dia tidak masuk menghadap. Siapa yang sampaikan berita tuh, Mary? Anak-anak buah bendahara. Anak buah bendahara. Oke, betul Mary, betul Sandra, betul Fidelina. Anak-anak buah bendahara. Jadi bertambahlah kemurkaan Sultan Mansur Shah terhadap Tun Perak. Pada keesokan harinya, Tun Perak dipanggil menghadap Sultan Mansur Shah bersama orang besar lain, kecuali tiada Hang Tua. Tiada Hang Tua. Oke, jadi dia ibarat polis lah kan, dia mau siasat dari dua-dua side. Dia mau dengar cerita dari Hang Tua, dia mau dengar cerita dari Tun Perak. Kan ditanyalah Tun Perak, apa sebenarnya yang terjadi ketika di Pasai? Apa respon Tun Perak? Jawab. Ada si Intan nih, ada Azrina juga nih. Siapa mau jawab? Jen, ayam sudah berkicit.
dia marah juga sebab dia bilang Raja Zainal tidak mau menghantar sembah kepada Melaka. Sabtu dia Oke, itu jawaban Rosen. Jawaban Rosen tuh kita KIV dulu. Ada orang mau jawab bagi jawaban lain? Kalian Rosen pun putus, tapi saya paham jawaban Rosen tuh. marah gitu. Juga Oke, Rosen, maksud kamu sana jawaban Tun Perak ialah Tun Perak menyatakan kemarahan dia terhadap Raja Zainal Abidin, kan? Itu kan jawaban kamu? ya juga. Oke. Ya juga. Oke. Ada orang lain mau tambah? Si Tun Perak dia memuji-muji si Hang Tuah sebab si Hang Tuah yang mencadangkan ide untuk kembali ke Pasai dan kasih rajakan balik si Raja Zainal. Yes, Ya, betul. jadi dia satu kali dia kasih tahu dia punya sebab kenapa dia tidak merajakan Raja Zainal yang macam si Rosen cakap tadi lah sebab si Raja Zainal tidak mau kirim sembah kepada Melaka dan mengenang budi Melaka. Iya, betul. So, sebenarnya apa yang berlaku ketika di Balai Mengadap, Tun Perak memuji-muji Hang Tuah. Dia cerita segala yang baik tentang Hang Tuah. Dia tidak balas perbuatan Hang Tuah, memburuk-burukkan dirinya. Oke, kemudian berita ini disampaikan oleh anak-anak buah Hang Tuah kepada Hang Tuah. Jadi Hang Tuah pun rasa malu kan? Rasa malu. Sebab pada hari sebelumnya dia buruk-burukkan bendahara. Tapi apabila bendahara yang ditanya oleh Sultan, bendahara puji-puji dia. Jadi Hang Tuah rasa malu, kemudian dia pergi mendatangi Tun Perak dan menyembah di kaki Tun Perak. Berapa kali sembah? 7 kali. 7 kali. 7 kali. Oke, ada Sandra, ada Adrian. Zulika, kamu udah jawab gak tuh? Ada Mary, bagi signal bahasa isyarat 7. Zulika, kamu udah jawab kah? Ada dari Cikgu. Oke, thank you. So memang 7 kali. Jadi dia menyesali perbuatan dia memburuk-burukkan BPR. Oke, habis yang 2 tua. Sekarang kita beralih ke peristiwa wasiat Sultan Mansur Shah. Oke, Sultan Mansur Shah punya nama sebenar siapa? Siapa tahu? Siapa nama Sultan Mansur Shah? Lupa dah ke? Raja Abdullah. Oke, siapa nih? Rosen? Ya juga. Oke, Raja Abdullah. Betul, makasih. Oke, so ini ya. Oke, Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah nih, dia sebenarnya ada 5 orang anak, yaitu yang pertama Raden Kelang, ataupun dalam episod sebelumnya dia dipanggil Raden Di Kelang, yaitu anak Sultan Cikgu Mansur. sedang present kah Cikgu? Ya, ada nampak? Tidak. Tidak, Cikgu belum present. Oh ya, Cikgu belum present. Astaga, sekejap. Mabuk Cikgu hari ini. Oke, kejap ya. Sebaik ada Mary, tukang kasih tahu. Thank you, Mary. Oke, nampak kan? Sultan Mansur Shah, lukisan Mary, nampak? Oke, so Sultan Mansur Shah ada 5 orang anak, yaitu Raden Kelang, Raja Muhammad, Raja Ahmad, Paduka Hamimat, dan Paduka Sri Cina. Oke, Raden Kelang nih, ataupun di episod sebelumnya, dia dipanggil Raden Di Kelang. Oke, anak Sultan Mansur Shah dengan Putri Majapahit, Raden Galuh Cendrakirana. Kamu masih ingat kan yang dia pergi Majapahit, melamar Putri Majapahit tuh yang Tun Wijayasura menari tarian sapu-sapu rengit semua tuh kan? Tarian berkeliling gelegat. Masih ingat kan? Masih ingat? Halo. Masih Cikgu. Oke, so bagus. So ini adalah anak dia dengan Putri Majapahit itulah Raden Kelang. Juga. Oke, cuma nanti kamu akan nampak. Ini Cikgu baru perkenalkan siapa anak dia lah, 5 orang. So kemudian anak kedua Raja Muhammad. Oke, Raja Muhammad kamu tahu yang dibuang ke Pahang atas kesalahan? Siapa mau jawab? Apa kesalahan Raja Muhammad sampai Membunuh anak Tun. Dia membunuh Tun BPR juga. Oke, saya Anak dengar suara Rosen, suara Sandra. Ada Fidelina nggak tuh?
Tidak, Cikgu. Saya ada juga. 2 orang saja. Hai, halo Intan. Si Intan ni kan muncul Intan. Okey, betul. Raja Muhammad ialah anak Sultan Mansur Shah yang dibuang ke Pahang kerana membunuh Tun Besar. Okey. Kamu tahu kesalahan Tun Besar tu hanya kerana sepak raga yang disepaknya mengenai destar Raja Muhammad dan menyebabkan destar itu terjatuh. Okey, yang ketiga ada Raja Ahmad. Raja Ahmad ni nama timangannya ialah Raja Hussein. Raja Hussein. Okey, kemudian ada Paduka Hamimat ataupun dalam bab ini dipanggil Paduka Mimat kalau cikgu tidak silap. Paduka Mimat. Betul kan? Paduka Mimat. Betul kah? Paduka Mimat. Ada tu di situ. Muka surat 171. Perenggan kedua. Paduka Mimat anak Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Liu anak Raja Cina pun sudah hilang. Okey, Paduka Hamimat atau Paduka Mimat ini ialah anak Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Liu yang dari Cina. Yang bapa dia terkena kedal tu, kamu ingat? Sebab mendapat sembah daripada Sultan Mansur Shah tu. Masih ingat? Iya, Cikgu. Ingat. Okey, ini adalah anak Maharaja Cina. So, anak Maharaja Cina Puteri Hang Liu kahwin dengan Sultan Mansur Shah dapat Paduka Hamimat dan juga dapat Paduka Sri Cina. Tapi Paduka Hamimat ni sudah meninggal, sudah mangkat. Manakala Paduka Sri Cina ini dirajakan di Jeram. So kalau kamu tengok di sini, Raja Kelang ni sebenarnya ini masih hidup. Di awal cerita dia masih hidup. Okay, Raja Muhammad pula sudah tiada di Melaka, dibuang ke Pahang. Paduka Hamimat sudah meninggal, Paduka Sri Cina sudah jadi raja di Jeram. So tinggal 2 orang lagi yang boleh dirajakan di Melaka, iaitu Raden Kelang dan Raja Ahmad. Tetapi, ini cikgu tanya. Cikgu lupa beritahu di sini. Sebenarnya Raden Kelang ni, dia apa yang terjadi dengan Raden Kelang? Dia mati dibunuh oleh orang yang mengamuk. Ada nampakkah? Dia mati dibunuh oleh orang yang mengamuk. Okey, surat 170. Ada, Cikgu. Ketika dia sedang bermain di Kampung Keling, ada orang mengamuk dan dia cuba membunuh orang mengamuk itu. Malangnya dia ditikam oleh orang mengamuk tu dan mati. Selepas dia sendiri berjaya bunuh orang mengamuk. So, dua-dua mati. So, Raden Kelang mati, Raja Muhammad di Pahang, Paduka Hamimat pun sudah meninggal, Paduka Sri Cina sudah dirajakan di Jeram. So, pilihan Sultan Mansur Shah tinggal lagi Raja Ahmad. Okay, Raja Ahmad, nama timangan dia ingat Raja Hussein. So, kemudian Raja Sultan Mansur Shah ini gering, sakit ya. So, sebelum mangkat, baginda telah berpesan, berwasiat kepada pembesar dia dan juga kepada anak dia iaitu Raja Ahmad tadi. Okey, sini cikgu cakap Sultan Mansur Shah ni dia tadi ingin merajakan sebenarnya Raden di Kelang. Cuma Raden di Kelang mangkat, dibunuh oleh orang mengamuk, tinggallah lagi Raja Ahmad. Maka Sultan Mansur Shah wasiatkan Raja Ahmad sebagai raja. Okey, ini yang 6 ni ialah wasiat Sultan Mansur Shah kepada putera dia Raja Ahmad. Okey, cikgu mau tanya. Yang sini berlaku apa? Apa pesan Sultan Mansur Shah kepada Raja Ahmad? Yang pertama, berlaku Adil. Okey, Mary berlaku adil, betul. Yang kedua, jangan berselisih macam bergaduh juga. Jangan bergaduh. Gaduh dengan siapa? Sesama saudara. Di mana kamu jumpa tu? Tidak di topik sebelum ni ke cikgu? Maksud cikgu sekarang kita sedang kupas bab 8 so kita tidak ambil topik sebelumnya. Kita ambil isi di dalam episod ini. Okey, jangan apa? 172. Kamu cek di sana. Mengambil hak orang lain. Okey, ini Fedalina kah? Betul? Ya. Okey, betul. Jangan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, jangan apa? Jangan apa yang ketiga? Jangan lalai dalam pemerintahan. Okey, ini Mary kan? Iya. Okey, jangan lalai dalam pemerintahan. Kalau orang ada masuk menghadap, mesti pergi jumpa. Okey, betul. Yang keempat, haruslah membantu. Bantu siapa? Orang yang sakit dan susah. Okey, membantu orang yang
menghadapi masalah yang sakit, yang susah. Oke, Mary, betul. Lagi yang sini, siasat. Siapa yang disiasat? Orang yang teraniaya. Oke, Fadalina, betul. Orang yang teraniaya. Kalau dengar ada orang teraniaya, siasat. Jangan terus jatuhkan hukuman. Oke, dan yang keenam, Sultan Alauddin, Raja Ahmad juga dinasihatkan agar bermuafakat dengan segala menteri dan segala orang besar-besar. pandai. Betul, Sandra. Oke. So di sini Sultan Mansur Shah ni seorang yang suka bagi nasihat dan guna perumpamaan. Jadi dua perumpamaan yang dikemukakan oleh Sultan Mansur Shah dalam wasiatnya kepada Raja Ahmad ialah raja itu umpama ... rakyat pula umpama ... Apa nih? Apa isi dia nih di sini? Dalam buku tu dia kata apa? Raja tu umpama apa? Rakyat tu umpama apa? Siapa mau jawab? Penuhkan nih kawasan kosong cikgu nih. ... cikgu nih. Okey, jawab saja. Tak payah bagi peluang orang. Kita mau kejar masa. Apa soalan cerita? Berlaku adil. Ini di bawah nih, nampak nih ada dua warna kelabu, perumpamaan yang diberikan oleh Sultan Mansur Shah tentang pentingnya muafakat di antara seorang pemerintah dengan dengan rakyat. Okey, dia ada bagi dua perumpamaan. Apa perumpamaan pertama dia? Dia umpamakan raja itu sebagai apa dan rakyat itu sebagai apa? Cikgu, Raja-raja itu jawablah. raja-raja itu umpama api, segala menteri dia umpama kayu. Alright. Jadi karena api itu tidak akan menyala kalau tidak kayu. Betul. Thank you, Mary. Okey. Raja itu umpama api, rakyat itu ataupun menteri itu umpama pembesar. Okey, dia ada cakap sini segala menteri itu umpama kayu. Okey, raja umpama api. Ini bukan rakyat cikgu salah tulis. Menteri umpama kayu. Okey, api tidak akan menyala tanpa adanya kayu. Okey, betul Mary. Perumpamaan yang kedua? Cikgu, saya. Cikgu. Okey, Adrian, silakan. Rakyat itu umpama akar dan raja itu umpama pohon. Jika tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Okey, betul. Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohon. Pohon tidak akan berdiri tanpa akar. So, ini dialah jawapan dia. So, apa yang paling penting di sini, Sultan Mansur Shah telah mewasiatkan kepada pembesar dia supaya merajakan Raja Ahmad sebagai raja, dan kepada Raja Ahmad, Sultan Mansur Shah berwasiat agar sentiasa berlaku adil, jangan ambil hak orang lain, jangan lalai keluar di hadap orang, sentiasa bantu orang yang susah, siasat orang yang teraniaya, dan bermuafakatlah dengan pembesar. Perlu bermuafakat, sebab tanpa permuafakatan akan hancurlah sesebuah negeri. Umpamanya, kalau raja itu umpama api, rakyat itu umpama kayu, api tidak akan menyala tanpa kayu. Raja itu tidak akan punya kuasa jika tiada menteri. Ini betul kan? Bukan rakyat. Bukan rakyat umpama kayu, menteri umpama kayu. Manakala rakyat pula umpama akar, raja umpama pohon. Kalau tiada akar, pohon tidak akan berdiri. Sama juga, kalau tanpa rakyat, raja tidak akan dapat berdiri dengan kukuh. Tiadalah raja. Mana ada raja kalau tiada rakyat? Okey, itu pesan Sultan Mansur Shah kepada putranya Raja Ahmad. Okey, boleh ikut? Boleh juga. Okey, ada soalan? Tak ada. So, kita teruskan ya. Okey, ini kita masuk ke episod pemerintahan Sultan Zainal... kenapa saya tidak move on ni? Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, siapa ini Sultan Alauddin Riayat Shah? Okey, so tadi Sultan Mansur Shah sudah berwasiat, baginda pun mangkat. Okey, so apabila baginda mangkat, maka Sultan baru yang mentadbir Melaka ialah Raja Ahmad. Tadi kan Raja Ahmad putra dia tu, nama timbangan dia Raja Hussein. Okey, siapa yang buat pembangunan negara ni, politik ni? Siapa buat politik? Mira tidak hadir kah? Ada Mira kah, Sandra? Sandra, Mira ada? Macam tiada, cikgu. Okey, tidak apa. Cikgu tanya kamu orang lah.
Di dalam politik, ada yang ada pegang buku LP kah? Ada yang ada pegang buku LP? Ada Cikgu. Okey, Rosen, cuba buka muka Ada. surat, kamu orang semua, cuba buka muka surat 217. 217. Kalau sudah beritahu, Dah? Sudah Cikgu. Okey. Sudah. Tengok di sana, dalam politik tu ada satu dia punya isi di sana, pelantikan raja atau pembesar negeri adalah berdasarkan wasiat atau keturunan. Ada kan di sana? Ada Cikgu. Okey, bagus ada. Sebab cikgu tiada buku di depannya. So, kalau kamu lihat, itu sebagai fakta unsur anda politik. Jadi, kamu lihat balik apa yang berlaku. Sultan Mansur Shah tu dia mewasiatkan agar putera dia, Raja Ahmad, dijadikan raja selepas dia mangkat. Betul? Betul? Betul Cikgu. Okey, so apa yang terjadi? Adakah wasiat ini dipenuhi? Betul-betulkah terjadi benda tu? Betulkah Raja Ahmad tu dijadikan raja? Betulkah itu terdapat dalam unsur politik, dalam bahagian politik? Ya Cikgu. Ada kan? Ya, ada. Sebab Ya. wasiat Sultan Mansur Shah itu ditunaikan oleh pembesar negeri dengan menjadikan Raja Ahmad sebagai raja di Melaka bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah. So, ini nama Raja Ahmad selepas dia jadi raja, Sultan Alauddin Riayat Shah. So, kalau dalam soalan kamu ingin beri latar belakang Sultan Alauddin Riayat Shah, kamu boleh sebut nama sebenar Sultan Alauddin Riayat Shah ialah Raja Ahmad atau nama timbangannya Raja Hussain. Boleh begitulah. Okey, faham kan? Okey, Cikgu. Okey, so Sultan Alauddin Riayat Shah ni, Jadi Cikgu mana-mana pun boleh. ya boleh. Tapi paling senang, paling bagusnya kamu ingat nama dia Raja Ahmad lah. So, itu nama sebenar dia kan? Okey? So, saya teruskan. Sultan Alauddin Riayat Shah, ya ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada. Okey. So, Sultan Alauddin Riayat Shah ni dia ada 5 orang anak, iaitu Raja Menawar, Raja Zainal, Raja Hitam, Raja Muhammad dan Raja Fatimah. Ingat ni nama anak dia. So, yang paling jadi ada pernah muncul nanti ni ialah Raja Menawar lah, putera sulung dia, Raja Menawar. Okey? So, ingat ni anak dia. So, sumbangan terbesar Sultan Alauddin Riayat Shah sebagai seorang raja di Melaka ialah baginda telah membasmi kegiatan pencuri di Melaka. Okey, kegiatan pencuri di Melaka pada waktu itu sangat berleluasa. Itu yang dia cakap, pencuri sangat keras. Artinya berleluasa, kegiatan pencuri sangat berleluasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah sebagai seorang raja yang bertanggungjawab, dia sendiri telah keluar menyamar sebagai pencuri. Dia pakai pakaian pencuri, dia keluar menyamar sebagai pencuri dan meronda pada waktu malam bersama Hang Isap. Itu saja yang dia bawa, Hang Isap, dan seorang lagi yang dia bawa, Hang Ishak. Okey, so Hang Isap ini menemani Sultan Alauddin menyamar sebagai pencuri, meronda pada waktu malam. Dan mereka bertemu dengan 5 orang pencuri. Okey, so Sultan Alauddin Riayat Shah ni sangat berani. Okey, dia berani. Apa yang dia buat? Dia pergi dia bunuh tu pencuri. Dia berjaya, mula-mula dia berjaya bunuh seorang. Lepas tu, tu pencuri lari, itu peti harta dikasih tinggal. Kamu boleh tengok di muka surat 175. 175. Cuba tengok E221, naik sikit pergi perenggan kedua dari bawah. Sebermula maka tersebutlah dalam Melaka pencuri terlalu puas, artinya kegiatan pencuri terlalu berleluasa. Orang hilang pun tiada lagi berhenti, lagi sentiasa malam. Kecurian sentiasa berlaku, terutama pada waktu malam. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah mendengar pencuri terlalu ganas itu, baginda pun terlalu masyghul. Apa erti masyghul? Apa erti masyghul? Sedih. Sedih, betul Mary. Terlalu sedih. Lalu baginda
pada waktu malam memakai cara pakaian si pencuri. Okey, dia pakai pakaian pencuri. Baginda berjalan menyamar, dia keluar menyamar. Pada waktu malam tu dia pakai pakaian pencuri, dia keluar menyamar. Tiada membawa teman. Okey, dia tidak bawa kawan, hanya Hang Ishak. Okey, berdua sahaja mereka. Maka Sultan Alauddin pun berjalan 3 orang dengan penjual sirih santap. Artinya selain Hang Ishak dia ada bawa dia punya 3 orang lagi lah di sama-sama dia berkeliling negeri. Okey. Kemudian sampai di satu tempat baginda bertemu dengan pencuri 5 orang. Okey, dia nampak 5 orang pencuri mengusung satu canduk peti. Okey, mengusung satu canduk peti 2 orang. Dan yang 3 orang lagi mengiringkan dia. So, ada 5 pencuri, 2 angkat peti canduk, canduk peti harta, kemudian 3 orang lagi escort, okey, mengiring itu orang yang angkat itu canduk peti. Okey, bila sudah dilihat oleh Sultan Alauddin, maka baginda pun mengusir, maka segera diusir baginda. Dia halau tu pencuri, bila sudah dekat dengan dia, pencuri itu terkejut dan lari. Pergi next page, 174. Lari, peti itu kena campak. Jadi Sultan Alauddin bilang sama Hang Ishak, tunggu peti ni, jaga peti ini, dia bilang. So yang disuruh menjaga peti itu ialah Hang Ishak. Okey, kemudian Sultan Alauddin dengan Hang Ishak pergi kejar 5 pencuri itu. Pencuri itu pun lari naik atas bukit, Sultan ikut, kemudian Baginda Sultan memarang seorang, terkena pinggang dia, putus macam timun, penggal 2. So, kamu boleh imagine lah, cauk begitu, putus badan dia, kaki dia terputus 2 macam timun, kamu potong timun. Mati, manakala yang 4 orang lagi ni lari pergi jambatan, diikuti ataupun kena bubut lah oleh Sultan Alauddin. Okey, sampai di bawah Bodi. Okey, Bodi itu sebenarnya pokok beringin. Sampai di bawah pokok, okey, tiada mengkali jalan mati sudah kan. Jadi ini 4 orang pencuri ini pun macam kamu imagine lah macam dalam movie kan. 4 orang pencuri lari, Sultan bubut, ni starring bubut 2 orang, dia orang lari, ini bubut 2 orang. Tiba-tiba sampai di bawah pokok kan, ini 4 orang pusing begini. Okey, orang pusing, dia orang berdepan dengan Sultan Alauddin, cuba berlawan, okey, kemudian Sultan Alauddin bunuh lagi seorang. So yang 3 orang tu lari sampai jambatan, Hang Ishak berjaya bunuh seorang. Tinggal lagi 2 orang. Jadi yang 2 orang tu pun melarikan diri. Okey, boleh faham? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey, kalau begitu, dari Cikgu untuk yang ini sebenarnya sudah, untuk yang pemerintahan Sultan Alauddin sudah habis. So, Cikgu ingin dengar rumusan daripada seorang pelajar. Siapa mau rumus? Mary, fahamkah peristiwa di sana? Boleh juga, Cikgu. Okey. Mana Azrina? 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 Ya, Cikgu. Okey, faham apa yang Cikgu terangkan? Faham. Okey, tolong rumus balik Azrina. Semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, kes kecurian semakin berleluasa di Melaka. Terus Sultan Alauddin Riayat Shah dia menyamar sebagai untuk hidup Cikgu. Dia menyamar sebagai apa? Angels? Dia menyamar sebagai pencuri. Okey, Sultan Alauddin menyamar sebagai pencuri. Okey, teruskan. Lepas tu dia bersama-sama Hang Ishak dan Hang Ishak. Terus baginda nampak ada pencuri 5 orang.
ada 2 orang mengusung 1 candu peti dan 3 orang lagi mengiringi. Terus dirang nampak Sultan Alauddin Riayat Shah, terus dirang campak peti. Hang Ishak disuruh untuk jaga itu peti. Oke. Sultan Alauddin dengan Hang Ishak pun pergi kejar 5 orang pencuri itu. Terus Baginda Sultan Alauddin Riayat Shah berjaya bunuh seorang pencuri di bukit bukit. Terus tuh di bawah pokok beringin. Terus Hang Ishak pula bunuh seorang di hujung jambatan. Oke. Jadi tinggal berapa orang pencuri? Dua. Oke, betul Azrina. Terima kasih ya Azrina. Cigo. Oke, so 3 orang pencuri telah berjaya dibunuh, tinggal lagi 2 orang. Sultan Alauddin bunuh berapa orang pencuri? Berapa Angel? 3? 2. Oke, Mary, betul 2. Ya. 2. 1 di bukit, 1 di pokok bodi, di pokok beringin. Oke, so habis untuk yang itu, untuk pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Sekarang kita maju. Oke, sebelum Cikgu maju ke langkah membasmi pencuri, Cikgu ada satu soalan. Ini kena ingat betul-betul lah. Dari bab 1 sampailah sekarang, kamu ada berapa orang raja sudah di Melaka yang kamu kenal? Berapa orang? Hehehe, Angel. Berapa orang? Mary, berapa orang? Berapa orang? Siapa berani jawab? Salah tak apa? 7. Sandra bilang 7 ah. Oke, 7 dia bilang Sandra. Zen, berapa Zen? 4 Cigo. Zen bilang 4. Siapa lagi? Intan. Iya. Berapa orang Raja Melaka sudah yang kamu kenal setakat nih? Yang saya kira-kira ada 4 ya, Cigo. Ada 4. Oke, thank you. Vanessa, yang lain? Vanessa? Vanessa online kah? 10, Cigo. Siapa cakap 10 nih? Fedel. Oke, makasih. Teresa? 9. Angel? Cigo. Yes, Rosen, kenapa? Cigo maksudkan nih orang yang memerintah Kak Cigo atau nama-nama sultan saja Cigo? Macam nama raja? Cigo minta nama raja lah. Raja itu artinya pemerintah lah. Oh, saya ingat yang macam yang apa Cigo yang tidak anak. Oh, dia raja. Cigo tanya raja. Oke, Mary berapa? Saya kira ada 5. Mary kira ada 5. Oke, Amoy. Mana si Amoy Korea nih? Amoy Korea sudah jawab 9 kah tadi? Berapa raja sultan di Melaka yang sudah kamu jumpa setakat nih? Yang tadi itu saya cakap. Oh, 9 bah si Amoy ini. Oke, ada lagi last try. Siapa mau jawab? 1 orang. Sebelum Cikgu bagi jawaban. Sandra sudah jawab kah? Sudah 7. Adrian, berapa orang Adrian? 5 kali. 5 kali juga. 5 kali. Oke. Cikgu tidak tahu macam mana kamu jumpa ada 10, ada 9, ada 7. Oke, ada 5. Cikgu tidak tahu. Sebab setakat yang Cikgu jumpa sebenarnya ada 4. Ada 4. Oke, so tanya kepada Rosen. Siapa lagi seorangnya jawab 4? Siapa lagi seorang yang jawab 4 tadi? Intan. Oke, Intan. Oke, Intan. Intan, kamu pun baru sekali menjawab. Baru ada 4. Yang pertama, Sultan Muhammad Shah. Masih ingat Sultan Muhammad Shah? Masih ingat? Pada zaman Sultan Muhammad Shah ini, siapa dia punya bendahara? Ialah bendahara. Siapa bendahara dia? Sriwak Raja. Pandai Mary. Bendahara Sriwak Raja, ayah kepada Tun Perak. Apa sumbangan Sultan Muhammad Shah? Teng.
Jawab. Jawab. Si Silip nih yang tahu. Silip, kumpulan Silip dengan siapa? Bentang. Caleg. Apa tadi soalan Ciko? Apa sumbangan Sultan Muhammad Syah terhadap Melaka? Dalam bab si Silip nih. Silip dengan Brenda kah? Silip dengan Charlotte. Ada orang tahu nggak? Tidak. Menetapkan undang-undang di Melaka. Tidak boleh pakai payung kuning, tidak boleh pakai warna kuning. Warna kuning itu hanya untuk warna diraja. Itu contohnya lah, oke? Yaitu sumbangan Sultan Muhammad Syah. Itu raja pertama di Melaka. Apabila Sultan Muhammad Syah mangkat, baginda merajakan Raja Ibrahim. Masih ingat Raja Ibrahim? Yang bapa saudara dia ialah Raja Rekan tuh. Lupa nih, confirm lupa. Ya, ingat kan? Oke. Raja Rekan, Raja Ibrahim. Dia mati dibunuh kan? Iya, Cikgu, yang mati dibunuh. Siapa yang bunuh Raja Ibrahim? Raja Rekan. Raja Rekan. Jadi selepas Raja Ibrahim mati, siapa yang jadi raja? Siapa? Siapa, Adrian? Raja Rekan. Raja Rekan dia jadi pemangku. Semasa Raja Rekan mati, Raja Rekan mati kena bunuh. Anak buah dia, Cikgu. Siapa? Anak buah dia tuh. Siapa anak buah dia? Pedal saya nampak buka mic. Siapa anak buah Tapi dia? juga anak buah dia. Yang dia pergi mati bunuh tuh, yang dia tidak mau anak buah dia jadi raja tuh juga. Anak buah dia tuh sudah mati. Itu yang sudah mati, Rel. Ya, itu sudah mati. Jadi siapa yang jadi raja lepas raja tuh mati? Raja Kasim. Raja Abdullah juga. Oke, Raja Abdullah Intan bilang. Sandra punya jawaban Ciko, betul. bukan saya, Ciko. Bukan? Oke, kenapa? Jawaban itu tidak tepat juga. Oke, jawaban dia adalah Raja Kasim. Sandra betul. Raja Kasim, kamu ingat yang dia dibuang dari istana, dihalau keluar dari istana oleh Raja Rekan. Lalu dia jadi apa? Nelayan. Nelayan. Pandai. Adrian pandai. Intan pandai. Adrian lah bahasa bilang. Hah? Saya. Angel kah? Astaga, oh my God, Angel ya, Angel. Sorry, Angel. Dan marah, Angel. Adrian tiada pula, diam-diam. Oke, jadi Raja Kasim jadi nelayan, kemudian dia dibantu untuk menjadi raja. Cikgu tidak mau imbas itu semua sebab terlalu jauh. Nanti kita imbas balik kemudian lah. Raja Kasim bila dia jadi raja, dibantu oleh Sri Naradiraja dan bendahara kan waktu itu kan. Oke. Sri Naradiraja sebagai bendahara. Siapa nama dia? Apa gelaran dia? Sultan apa? Sultan Muzaffar Shah. Oke, Sandra, betul Sultan Muzaffar Shah. Oke, ini soalan cikgu. Kalau Sultan Muhammad Syah, sumbangan dia terhadap Melaka ialah menetapkan undang-undang di Melaka. Sultan Muzaffar, apa sumbangan dia yang kamu paling ingat? Apa peristiwa? Siapa jawab Wa'at nih? Rosen, saya gelarlah kamu Wa'at. Kamu suka Cikgu, Wa'at? bukan yang kedatangan Islam tuh kan, Cikgu? Bukan, Intan. Iya juga, kedatangan Islam. Bukan. Bukankah? Bukan. Apa peristiwa paling besar yang kamu ingat? Yang hanya berlaku pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Yang, kamu nih lupa, sanggup berkorban. Apa? Oh iya, yang dia bagi bini dia sama Sri Nara. Yes, jadi di situ, apa sumbangan dia di situ? Kenapa dia bagi? Dia mau baik-baik hubungan dengan si Tun Perak dengan Sri Nara. Ya, Cikgu. So apa sumbangan terbesar dari sana? Apa yang dia selesaikan? Perselisihan antara Sri Naradiraja dengan Tun Perak. Oke, betul. So, sumbangan terbesar Sultan kedua Melaka, Sultan Muzaffar Shah ialah menyelesaikan perbalahan di antara dua pembesar, yaitu di antara Sri Naradiraja dan juga Tun Perak. Oke, kamu masih ingat kan perbalahan tuh? Oke, apabila bagus. Apabila Tun Perak dilantik jadi menteri, maka berlakulah perpecahan rakyat. Sebelah pihak menyokong Sri Nara, sebelah lagi menyokong Tun Perak. Jadi masa itu Sultan Muzaffar Shah ambil jalan penyelesaian dengan menawarkan perkahwinan kepada Sri Naradiraja. Tetapi Sri Nara ni hanya setuju berkahwin dengan
permaisuri Sultan Muzaffar Shah itu sendiri untuk menamatkan perbalahan dia dengan Tun Perak. Siapa nama permaisuri Sultan Muzaffar Shah? Tunkudo. Yes, Tunkudu. Dena, Intan nggak tuh? Siapa lagi? Rosen. Ya, Intan. Ya, Cikgu. Oke, Tunkudu. Jadi itu ingat, sumbangan terbesar Sultan Muzaffar Shah ialah menyelesaikan perbalahan dalam kalangan pembesar di Melaka. Artinya dia mengukuhkan sistem pentadbiran di Melaka. Oke? Mengukuhkan sistem pentadbiran di Melaka supaya tiada perbalahan dalam kalangan pembesar. Oke, selepas Sultan Muzaffar Shah mangkat, siapa ganti dia? Sultan Mansur Shah. Siapa jawab nih? Dena. Dena lagi? Rosen. Sandra. Oke, Sandra mana sudah Sandra punya nama. Oke. Betul, Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah, kamu tahu nama dia tadi ialah Raja Abdullah. Oke, Sultan Muzaffar Shah, Raja Kasim. Ingat itu nama dia orang, Oke, apa sumbangan terbesar Sultan Mansur Shah? Apa yang kamu paling ingat? Siam. Oke, Intan bilang Siam. Apa lagi? Mengukuhkan Melaka, Cikgu. Siapa tuh? Rosen. Oke, bagaimana dia kukuhkan Melaka? Kaitkan dengan Siam tadi tuh. Apabila dia macam mana mau ulas juga, dia macam dia protect tuh Melaka daripada diserang oleh Siam. Sebagai contoh, apabila Siam mau serang Melaka tuh Cikgu, dia suruh dorang si Hang Tua lindung itu semua. Oke, belum sampai peak lah, belum sampai peak. Ada sudah dia punya clue-clue di sana. Yang unggun itu Cikgu, yang putung-putung api itu Cikgu di setiap apa kau nih? Kau mabuk sudah kau nih? Itu zaman Sultan Muzaffar Shah tuh. Kan Mary? Ya, puntung api Muzaffar Shah tuh. Sebab tuh Sultan Muzaffar Shah jadikan Tun Perak bendahara. Sebab kebijaksanaan Tun Perak, selain petah berkata-kata, Tun Perak juga berjaya mematahkan serangan Siam. Halo, kenapa kamu orang keliru sudah ini? Cikgu, Mansurnya yang dah mau sembah Siam tuh, Cikgu? Yes. Salah kah? Ya. Tapi kamu ingat yang dia pergi Cina, pergi Majapahit tuh, apa dia tujuan dia tuh? Itu clue Cikgu. Hubungan diplomatik. Yes, itu yang Cikgu mau dengar. Menjalin hubungan diplomatik. Dia meluaskan hubungan diplomatik dengan kuasa luar demi mengukuhkan kedaulatan dan kekukuhan negeri Melaka itu sendiri daripada ancaman luar. So, dia kahwin dengan Cina punya putri. Dia kahwin dengan putri Majapahit. Sebab ini dua kuasa besar yang sangat berkuasa pada waktu itu. So, bila dia dapat kahwin dengan dua orang putri dari dua negeri ini, kedua-dua negeri ini secara tidak langsung akan jalin hubungan diplomatik dengan Melaka dan sentiasa menjaga kedaulatan Melaka daripada ancaman luar. Kan? Oke, itu yang ketiga. Oke, tiga. So, yang keempat, selepas Sultan Mansur Shah mangkat, siapa ganti dia? Sultan Alauddin Riyad. Betul, Mary. Sultan Alauddin, dia bilang si Sandra. Siapa nama sebenar Sultan Alauddin? Raja Ahmad Hussein atau Sultan Alauddin. Oke, betul. Raja Ahmad ataupun timbangannya Raja Hussein. Oke, apa sumbangan terbesar Sultan Alauddin? Baru aja kita belajar. Dia membasmi pencuri-pencuri yang berleluasa di Melaka. Oke, betul Mary. Dia membasmi kegiatan pencuri yang berleluasa di Melaka. So, 4 raja. Pertama, Sultan Muhammad, dia menetapkan undang-undang di Melaka. Yang kedua, Sultan Muzaffar Shah, dia menyelesaikan perbalahan dalam kalangan pembesar untuk mengukuhkan kestabilan politik dalam negeri Melaka. Yang ketiga, Sultan Mansur Shah, baginda punya sumbangan, menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa luar bagi mengukuhkan kedaulatan Melaka. Yang keempat, Sultan Alauddin Riyad Shah, sumbangan terbesar membasmi kegiatan pencuri di Melaka demi mengekalkan keamanan dalam negeri. Oke, ingat itu. Oke, Merit balik-balik tengok jam sudah. Oke, kita akan habiskan. Oke, so kita teruskan. Ini slide terakhir, Cikgu.
Okey, dalam langkah membasmi pencuri, apa yang berlaku ialah, kan tadi kamu ingat Sultan Alauddin Riyad Shah dia sudah menyamar sebagai pencuri dan dia berjaya bunuh 2 orang pencuri dan 1 orang lagi dibunuh oleh Hang Ishaq. Jadi, apabila baginda dihadap orang pada keesokan harinya, baginda menanyakan Temenggung Sri Maharaja. Ingat Temenggung Sri Maharaja ini di sini, siapa di sini nih? Cikgu mau tanya, siapa nama Temenggung Sri Maharaja di sini? Mesti ada yang boleh jawab nih. Siapa nama anak Sri Naradiraja? Tun Mutahir. Okey, betul. Betul. Tun Mutahir. So, Temenggung Sri Maharaja di sini ialah Tun Mutahir. So, Sultan Alauddin tanyalah dengan Sri Maharaja Temenggung nih, kamu ada berkawalkah semalam? So, Temenggung bilang, ada, saya ada berkawal malam. Lepas tu Sultan tanya, kalau kamu ada berkawal semalam, kamu tahu tak ada 3 orang yang mati tu? Siapa yang bunuh tu? Okay, so respon Temenggung Sri Maharaja, saya tidak tahu pula ada orang mati 3 orang. Itu respon dia. So, kamu boleh tengok di muka surat 174. 2222, okay? Okay. Sultan Alauddin tanya pada Sri Maharaja, ada berkawal semalam? Ada, Sri Maharaja bilang. Lepas tu, Raja tu cakap, saya dengar ada orang mati dibunuh semalam, 1 di atas bukit, kemudian di dekat pokok beringin ada 1 dan di hujung jambatan 1. Kalau betul kamu ada berkawal, dia bilang, kamu kah yang bunuh itu 3 orang tu? Lepas tu, respon Sri Maharaja, saya tidak tahu, dia bilang. Saya tidak tahu. Dia tidak tahu ada 3 orang mati. Jadi, Sultan Alauddin Riyad Shah menegur Temenggung Sri Maharaja. Dia bilang, sia-sia sejak kau berkawal malam. Orang mati pun kau tidak tahu, dia bilang. Kamu tahukah sekarang pencuri semakin berleluasa di dalam negeri? Tengok E222 tu ada. Sia-sialah kawal Sri Maharaja. Orang mati 3 orang pun tidak diketahui. Sekarang kita dengar pencuri terlalu ganas dalam negeri. So, baginda Sultan Alauddin Riyad Shah memarahi Bendahara Temenggung Sri Maharaja kerana kawalan dia itu sia-sia. Ada orang mati pun dia tidak tahu. Sedangkan pencuri semakin berleluasa. Okey, so sejak ditegur oleh Sultan Alauddin ini, Temenggung Sri Maharaja memperketatkan kawalan dia pada waktu malam. Okey, kalau ada orang keluar pada waktu malam, orang itu akan dibunuh. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah ni, harta yang tadi diorang jumpa tu, yang dicampakkan oleh pencuri itu, disuruh tahafuz, disuruh tilik siapa yang punya, dan setelah diketahui pemiliknya ialah Ki Tarambulum, harta ini dipulangkan semula kepada Ki Tarambulum. Okey, boleh faham? Yang ni, very simple. Boleh. Boleh Ada soalan? Tiada? Tiada. Tiada, okey. So, ini adalah slide terakhir. So, Sultan Alauddin Riyad Shah, Baginda Sultan telah mengarahkan Bendahara Paduka Raja agar membina Balai Simpang 4. Bukan beginilah rupa dia, tapi Balai Simpang 4 ni lebih kepada seperti balai polis lah, lebih kurang. Lost and found. Kalau ada benda hilang, letak di sana. So, apa itu Balai Simpang 4? Di Balai Simpang 4 ni akan diletakkan seorang penghulu. Dan di Balai Simpang 4 ni, dijadikan tempat untuk memulangkan harta cicir yang ditemui tetapi tidak diketahui siapa pemilik dia. Okey, so katakan Intan jalan-jalan, tiba-tiba Intan nampak ada gelang emas. So gelang emas itu Intan hantar pergi Balai Simpang 4 sebab Intan tidak tahu siapa punya harta itu. Okey, kemudian katakan gelang emas itu ialah milik Sandra. So Sandra, dia perasan gelang emas dia hilang. So apa dia buat? Sandra akan terus pergi Balai Simpang 4, pergi tengok kalau ada gelang emas dia di sana. Sebab biasanya orang yang kehilangan harta ini, dia akan terus pergi mencari barang yang tercicir tu di Balai Simpang 4. Okey. Kemudian sekiranya ada orang yang menemui harta cicir, tapi dia tidak pulangkan kepada tuan dia ataupun tidak serahkan di Balai Simpang 4, orang ini akan dikenakan hukuman potong tangan. So maksudnya di Balai Simpang 4 ini akan menjadi tempat orang meletakkan
harta yang dia jumpa tercicir supaya orang yang empunya harta boleh klaim di Balai Simpang 4. Kalau orang yang empunya harta tu kamu kenal, okey, macam tadi, Intan tahu itu gelang Sandra, Intan boleh terus pulangkan kepada Sandra. Tapi kalau Intan tidak tahu gelang itu kepunyaan Sandra, Intan boleh hantar di Balai Simpang 4. Kalau Intan tidak hantar ke Balai Simpang 4, Intan simpan gelang emas itu, Intan akan dikenakan hukuman potong tangan. Okey, boleh faham? Boleh faham Balai Boleh, Simpang 4? Cikgu. Okey. Ada soalan Balai Simpang 4? Tiada? Okey. So, daripada cikgu untuk topik kita sudah janji kita sampai sana saja kan? Langkah membasmi pencuri. So, seluruh isi pada hari ini berkisar tentang watak Sultan Alauddin Riyad Shah. So, cikgu harap kamu faham isi kandung pelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan... Ada apa-apa soalan kah? Memang kamu tiada soalan? Tiada? Okey, kalau tiada... sekejap cikgu stop recording dulu Cikgu akan sambung bercakap dengan kamu sekejap.